Assalamualaikum, saya Nurul Wahidah. Kumpulan kami telah memilih tajuk isu keruntuhan akhlak, analisis dari sudut teori hubungan insan dengan insan. Seterusnya, saya ingin menceritakan sedikit pengenalan dan objektif kajian yang telah dijalankan. Saya mulakan dengan definisi akhlak. Dari segi etimologi, perkataan akhlak berasal daripada bahasa Arab, iaitu jamak kepada perkataan al-qulub, yang bermaksud tabiat semula jadi, tingkah laku dan gaya hidup. Manakala definisi bagi keruntuhan akhlak yang dimaksudkan adalah perbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama dan budaya dalam masyarakat itu sendiri. Pada era globalisasi ini atau dunia tanpa sepadan telah banyak mempengaruhi akhlak dan cara kehidupan seseorang, di mana kepatasan zaman serba moden dan digital telah banyak menggelamkan sifat-sifat kemanusiaan dalam diri masyarakat. Hal ini tercetus apabila terdapat banyak peningkatan kes dalam isu keruntuhan akhlak yang melibatkan dari kalangan anak muda maupun dewasa yang sudah mencapai peringkat yang membimbangkan. Krisis akhlak yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini telah banyak membawa kepada masalah sosial seperti budaya melepak, sumbang mahram dan apa yang lebih membimbangkan lagi adalah kes peningkatan pembuangan bayi. Oleh yang demikian, tanggungjawab dalam membentuk akhlak merupakan satu agenda yang besar sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak dalam kalangan manusia. Seterusnya kita beralih kepada objektif kajian, di mana objektif kajian ni kita lakukan sebagai pengajaran dan pembelajaran yang lebih mencabar minda pelajar. Antara tujuan kajian yang dapat diterapkan adalah memberi kefahaman tentang kesedaran isu semasa kepada pelajar, menganalisis dan membuat pengamatan tentang isu keruntuhan akhlak dan tanggungjawab sesama manusia dalam masyarakat. Mengenal pasti strategi menangani masalah keruntuhan akhlak ke arah pembentukan sasiah melalui penjagaan hablu minallah dan hablu minan nas. Mengenal pasti cabaran isu keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Hai, saya Nur Amim Amimi dan nombor matriks 2023 957-299 akan membincangkan tentang analisa dan perbincangan keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak telah diperdebatkan sejak dari zaman dahulu lagi. Ianya bukan permasalahan yang berlaku di Malaysia dan umat Islam saja, bahkan seluruh dunia, tidak kira kaum, adat, negara dan agama. Ianya jelas merupakan permasalahan secara global. Keruntuhan moral seperti pembuangan bayi, sumbang mahram, ketagihan dadah, perjudian, buli dan sebagainya merupakan suatu isu yang sangat serius dan harus dipandang dengan lebih mendalam. Di samping itu, era globalisasi telah banyak menyumbang kepada keruntuhan akhlak yang berlaku. Internet merupakan salah satu alat yang telah berkembang pesat dan hampir semua manusia di seluruh dunia tahu menggunakannya. Ianya juga telah menjadi salah satu alat keperluan harian manusia kerana pada zaman globalisasi ini terdapat banyak alat-alat canggih seperti telefon bimbit, komputer dan televisyen. Oleh yang demikian, kemajuan yang dicapai sedikit sebanyak menyumbang kepada pertentangan-pertentangan yang mengusik dan mengganggu kehidupan seseorang individu. Para ilmuwan telah menggelarkan kehidupan abad moden sebagai abad kecemasan ataupun terma bahasa Inggerisnya The Age of Anxiety. Peperangan antarabangsa, kaum, agama dan negara serta pencemaran alam sekitar, krisis dalam kehidupan peribadi, keluarga dan masyarakat juga semakin kurang pencerahan tentang ilmu agama merupakan gejala kepada abad kecemasan. Masyarakat juga terdedah dengan masalah psikologi yang disebabkan perkembangan pesat teknologi moden dan ianya sangat membimbangkan. Fenomena ini jelas menunjukkan bahawa masalah ini bukan sahaja melibatkan individu, bahkan ianya menjejaskan hubungan sesama, keluarga dan masyarakat. Pada masa dahulu, kemiskinan dan kesukaran merupakan perkara yang sangat ditakuti oleh manusia. Tetapi, pada zaman kini, sebahagian masyarakat mendapati perkara tersebut bukanlah masalah yang utama. Dengan kecanggihan teknologi moden, masyarakat kini lebih mudah untuk mendapatkan hasil pendapatan demi kesenangan hidup. Tetapi, masyarakat semakin mempunyai sifat individualistik yang tinggi disebabkan teknologi moden. Sebagian masyarakat sudah mulai sedar bahawa kemewahan dalam hidup, khususnya dalam bentuk material, tidak selalunya menjamin kebahagiaan seseorang. Tekanan jiwa disebabkan oleh perasaan ingin bersaing dengan individu lain menyebabkan akhlak seseorang itu runtuh. Selain daripada itu, faktor keruntuhan akhlak juga disebabkan oleh pengaruh luar yang tidak sihat dan negatif. Pada masa kini, dengan banyak media hiburan yang sangat luas, masyarakat khususnya kanak-kanak dan remaja sangat terdedah dengan perkara ini. Lebih membimbangkan terdapat kurang institusi yang mengawal dan menyelia media massa yang memaparkan media-media yang berunsur lucah. Di samping itu, hubungan antara kaum dan agama lain juga dilihat semakin parah. Ini kerana banyak pihak yang dilihat sengaja mengapi-apikan isu-isu perkauman sama ada melalui laman web,
ataupun di media sosial. Masyarakat pula telah menjadikan kedua-dua platform ini sebagai rujukan utama untuk berita-berita terkini dan kebanyakannya dari sumber yang tidak sahih atau kabar angin semata-mata. Sebagai contoh, isu Jawi dan juga Tanglong yang pernah menjadi isu hangat suatu ketika dahulu. Akhir sekali, peranan ibu bapa dalam memastikan akhlak anak-anak terpelihara juga amat penting. Pada zaman globalisasi ini, ibu bapa banyak menghabiskan masa dengan mencari rezeki dan kurang memberi tumpuan kepada anak. Ianya jelas memberikan impak kepada anak khususnya dalam pengajaran agama. Walaupun terdapat pendidikan agama di sekolah, ianya tidak mencukupi untuk membentuk peribadi seseorang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asfafullah bin Ahmad Salihin. Nombor metrik saya 2023575753. Saya akan membentangkan berkenaan kesan kajian terhadap topik kali ini. Hubungan antara insan dengan insan memainkan peranan penting dalam era globalisasi saat ini. Kesemua individu dapat mengamalkan hubungan yang baik untuk mendapatkan manfaat yang besar. Ini adalah termasuk kehidupan yang tenteram dan bebas dari dengki. Namun, jika hubungan ini tidak dijaga dengan baik, timbul aura negatif yang dapat mengakibatkan persaingan negatif, dengki dan kesulitan dalam bekerjasama. Selain manfaat individu, menjaga hubungan insan dengan insan juga memiliki dampak terhebat dalam masyarakat. Berwibawa yang saling membantu, bekerjasama dan bertamadun. Namun, ketidakjagaan hubungan ini dapat membawa padah kepada komuniti dan sektor yang terlibat. Jika hubungan yang baik tidak dipupuk masyarakat, ianya dapat menghadapi isu tuduh-menuduh dan peningkatan kejahatan. Hubungan insan dengan insan juga memiliki dampak terhadap negara. Contohnya, dalam kisah bantuan rakyat Malaysia kepada bayi bernama Nail yang memerlukan dana sebesar RM9 juta. Hubungan yang baik melahirkan kerjasama tinggi, perasaan bantu-membantu dan cinta terhadap negara. Dengan menjaga hubungan yang baik, negara dapat menjadi harmoni, positif dan mencegah terjadinya konflik besar. Saya Nur Hanim akan membentangkan tentang cabaran dalam menangani isu keruntuhan akhlak. Banyak faktor yang mempengaruhi keruntuhan akhlak seorang insan. Antaranya ialah keluarga bermasalah. Keluarga bermasalah mempengaruhi perkembangan individu melalui ibu bapa. Latar belakang keluarga yang tidak harmoni menyebabkan perilaku negatif. Penceraian, masalah keuangan dan ketidaksetiaan pasangan menjadi punca utama. Ini menyebabkan kesan besar kepada anak-anak yang mengalami cedera mental dan emosi tidak stabil. Konflik dalam proses penceraian mempengaruhi ahli keluarga lain. Keruntuhan akhlak juga disebabkan oleh pembuangan bayi, anak luar nikah, pecah rumah, kecurian, pemerkosaan dan hubungan sumbang mahram. Ini adalah isu yang membimbangkan. Seterusnya, pengaruh media massa. Media massa memainkan peranan penting dalam menyebarkan maklumat dan membantu pembelajaran. Namun, penggunaan media yang tidak tepat boleh menjadi masalah, terutamanya bagi kanak-kanak. Massa berpotensi mempengaruhi tingkah laku yang buruk dan mengabaikan nilai-nilai. Masalah keruntuhan akhlak pada masa kini mencapai tahap krisis disebabkan oleh pengaruh media yang besar. Penting bagi kanak-kanak untuk memilih kandungan yang baik. Televisyen dan media lain diketahui mempengaruhi tingkah laku pelajar dan boleh mengganggu proses pembelajaran. Majalah yang kurang mendidik dan iklan yang memaparkan budaya negatif juga mempengaruhi perkembangan moral remaja. Media cetak dan elektronik yang memaparkan kandungan lucah dan mempengaruhi remaja untuk melakukan perkara yang tidak bermoral. Media massa juga telah menyebarkan budaya permisif yang merosakkan moral dan agama. Unsur lucah dan keganasan dalam filem, video, televisyen, novel dan majalah membentuk budaya liberal dan permisif di kalangan pelajar. Selain itu, pengaruh rakan sebaya terhadap remaja sangat penting.
Remaja cenderung menyesuaikan diri dengan kawan-kawan sebaya mereka dan dipengaruhi oleh lingkungan di sekeliling. Ini boleh membawa kesan positif atau negatif bergantung kepada jenis pengaruh yang diterima. Sesetengah remaja mungkin terjebak dalam tingkah laku yang negatif seperti jenayah, penggunaan dadah atau tingkah laku tidak baik yang lain. Oleh itu, penting bagi remaja untuk memilih rakan sebaya yang baik dan positif serta mempunyai pemahaman yang kukuh tentang nilai-nilai yang betul. Sekolah juga memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku remaja. Perlu ditingkatkan peranan sekolah sebagai mekanisme pengawasan sosial dan mempromosikan nilai-nilai yang positif kepada remaja. Dengan itu, remaja dapat menghadapi tekanan dan cabaran masa remaja dengan baik serta berkembang menjadi individu yang bertanggungjawab dan berperilaku baik. Sekian daripada saya untuk cabaran dalam menangani isu keruntuhan akhlak, analisis dari sudut teori hubungan insan dengan insan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haikal bin Syarul Rizal. Dalam pembentangan ini, saya ingin membahas mengenai isu yang semakin meningkat, iaitu keruntuhan akhlak dan peranan penting keluarga dalam mengatasi isu ini. Sebagai umat Islam, kita memahami bahawa perlunya upaya yang bersungguh-sungguh untuk membawa perubahan positif demi agama, bangsa dan negara. Rasulullah SAW dalam hadis mengingatkan kita tentang tanggungjawab kita dalam mengubah yang buruk dengan tangan, lisan dan hati sebagai tanda iman yang lemah. Oleh itu, ibu bapa memiliki peranan utama dalam melindungi anak-anak dari pengaruh negatif di sekitar mereka. Penting bagi keluarga untuk menjaga keutuhan keluarga, menghindari penceraian dan menjalani sesi kaunseling jika diperlukan. Tanggungjawab orang tua adalah membentuk kepribadian dan perilaku anak-anak mereka yang merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh kerana itu, tanggungjawab ini harus dilaksanakan dengan ikhlas. Kita mestilah terapkan nilai-nilai murni, memberikan motivasi dan melatih anak-anak untuk memiliki kepribadian yang baik. Seterusnya, langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi isu keruntuhan akhlak adalah dengan bijak menggunakan teknologi. Sebagai ibu bapa atau pihak yang bertanggungjawab, penting bagi kita untuk memastikan bahawa anak-anak kita dan masyarakat pada umumnya tidak terpapar dengan konten negatif di telefon maupun di internet. Pihak bertanggungjawab juga harus memastikan bahawa laman web dan tulisan negatif yang tidak sesuai tidak diizinkan. Mereka harus mengawasi penjualan produk atau layanan yang mendorong perilaku seksual atau mengakhiri dengan kehamilan. Para ahli yang memahami isu ini juga perlu bekerjasama untuk mengawasi program televisyen dan filem agar sesuai untuk ditonton oleh remaja. Beberapa remaja mungkin cenderung melakukan tindakan seperti ini, seperti penipuan dan lain-lain lagi. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat memastikan penggunaan teknologi yang bijak dan melindungi anak-anak dari konten yang merosakkan akhlak. Kita perlu bekerjasama untuk mencipta lingkungan digital yang positif dan menyediakan panduan yang tepat bagi generasi muda. Ketiga, memantau pergaulan remaja. Pengaruh rakan sebaya bukan terjadi dalam kalangan kanak-kanak dan remaja sahaja, malah ia turut berlaku bagi golongan dewasa. Hal ini kerana mereka mahu bersaing dengan rakan-rakan atau orang sekeliling yang lebih baik berbanding diri mereka atau mempunyai apa yang mereka tiada. Di sekolah, pelaksanaan disiplin amat penting bagi mengawal pengaruh tingkah laku negatif. Ia diasaskan pada prinsip etika dan moral dan guru mesti menunjukkan komitmen yang berdedikasi untuk menguat kuasa. Malangnya, kekurangan kuasa yang diberikan kepada guru untuk menjaga disiplin menyebabkan ramai guru-guru mengambil pendekatan lepas tangan terhadap salah laku pelajar. Keadaan ini mendorong pelajar nakal untuk melanggar peraturan dan undang-undang, malah mencabar kuasa guru-guru di sekolah. Manakala, di rumah pula ibu bapa harus berkawan dengan anak-anak mereka dan mendapatkan kepercayaan mereka sehingga anak-anak dapat berkongsi dengan apa yang ibu bapa tentang masalah yang dihadapi, serta mendapatkan nasihat daripada ibu bapa ketika rakan mereka mempengaruhi mereka dengan cara yang buruk. Dalam hal mengajar nilai dan etika, adalah penting bagi ibu bapa untuk memimpin melalui teladan dan menunjukkan nilai positif dalam diri anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia binti Zulkifli. Nombor matrik saya 2023721835.
Saya akan membentangkan tentang rumusan bagi isu keruntuhan akhlak, analisa dari sudut teori hubungan insan dengan insan. Akhlak merupakan perhiasan bagi seseorang insan. Ia mampu mempamerkan kepribadian seseorang insan, sama ada ia akan terlihat baik maupun buruk. Keruntuhan akhlak telah membangkitkan pelbagai isu yang mempamerkan imej yang buruk. Antara isu yang berbangkit adalah seperti isu perkauman, isu pergaulan bebas dan isu pergaduhan. Perkara ini tidak boleh dipandang enteng lagi. Jika kita tidak cakna tentang isu ini, ia akan memberikan kesan yang lebih buruk di kalangan insan, masyarakat maupun negara. Bagi menangani isu ini, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting. Semuanya boleh diambil bermula dari langkah yang kecil, seperti bermulanya dari rumah. Rumah adalah tempat berlindung bagi seorang individu. Jadi, ibu bapa atau individu yang berada di dalam rumah perlu memperbaiki diri dan memberikan teladan yang baik kepada anak-anak mereka, kerana individu yang memegang status ibu dan bapa adalah individu yang memainkan peranan yang penting terhadap perkembangan akhlak seorang anak. Kerana anak-anak amat mengagumi individu yang digelar sebagai ibu bapa. Sekolah juga memainkan peranan yang penting untuk pembentukan akhlak dan khasiat seorang insan. Kerana pelajar banyak meluangkan masa mereka di sekolah dengan melakukan pelbagai program seperti program yang mampu membentuk murid ke arah baik pulih akhlak dan khasiat dapat membantu mengurangkan isu keruntuhan akhlak. Sekolah juga dapat menganjurkan atau boleh menganjurkan program yang dapat menyatukan dan mengeratkan hubungan sesama murid yang berbilang bangsa. Dengan usaha yang bersungguh-sungguh untuk memperkasakan modal insan dari ia mampu memberi impak yang besar kepada semua insan. Isu keruntuhan akhlak ini juga dapat ditangani dengan jayanya. Selain itu, dapat mencapai matlamat sebagai seorang Muslim yang berakhlak dan berwibawa.